A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, yang berusaha pengerusi surau Timbalan Pengerusi Sah Kepimpinan Jawatan Kuasa Surau Ad-Diniyah. Seterusnya tuan-tuan dan perempuan, adik-adik, kakak, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Kita sambung pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin, bimbingan mukmin. Ya, bimbingan para mukminin. Kita sambung bab keburukan sifat marah, dendam dan dengki. Itu tiga itu merupakan sifat yang keji. Ya, sifat yang keji. As-sifat al-madhmumah. Ya, as-sifat al-madhmumah. Mana lagi? Bersiap. Itulah tajuk kitanya, tajuk kecilnya. Latihan di dalam menghilangkan kemarahan. Bagaimana nak lawan sifat marah. Kita sentuh sebelum ni keburukan yang terhasil dari sifat al-ghadabu, sifat marah. Bagaimana di antara latihannya supaya kita ni menjadi seorang yang sopan, yang penyantung, yang boleh sabar? Bagaimana di antaranya? Di antaranya ialah dengan cara kita melawan sifat marah itu dengan bersungguh-sungguh. Namanya lawan sungguh-sungguh, supaya selalu bersikap sabar. Bersikap sabar dan juga menahan diri untuk beberapa seketika. Maknanya bila ada sifat marah, cuba duduk diam sekejap. Duduk diam. Dia panggil tempoh bertenang. Tempoh bertenang, duduk diam sekejap. Tengok mana pendam. Dipanggil al-kadhimin al-ghaidh. Pendam, tahan dengan izin Allah. Lama-lama dia sejuk. Itu tujuan tempoh bertenang. Supaya yang panas tadi sejuk, seperti air. Air kita baru masak, baru mendidih, boleh kita minum terus? Tak boleh. Terbakar lidah, terbakar bibir, terkejut kita. Kita pegang nak minum air, ingat ke boleh minum, rupanya baru mendidih, tak ada orang cerita kepada kita. Ambil, habis, muntah habis. Pasal apa? Panas sangat. Jadi sifat marah ini dia panas, dia mendidih. Api sifatnya, syaitan sifatnya. Lalu ambil tempoh bertenang,
diam. Dengan izin Allah, lama-lama dia sejuk. Dia sejuk, tak adalah ya sifat marah itu. Dengan arti bersungguh-sungguh menahannya. Kemudian dia bertekad yang dia ni hendak menjadi seorang yang penyabar. Penyabar ni banyak sabar. Bukan hanya seorang yang sabar, tetapi penyabar. Maknanya banyak sabarnya. Banyak sabarnya, penyantung. Maknanya bila berlaku begitu, dilatih dengan cara yang kita baca tadi, yang kita sebut tadi, insya-Allah dia boleh kontrol diri dia ketika dihinggapi penyakit marah. Maknanya pengurusan itu ya penting. Latihan ini bukanlah hanya sekali sahaja, tetapi setiap kali dihinggapi penyakit marah perlu dilakukan dengan benda yang sama. Ambil tempoh bertenang, kemudian bersungguh-sungguh supaya bersabar, pendam dahulu. Mudah-mudahan lama-lama dia hilang. Mana kena sentiasa dilatihkan. Dan di antaranya adalah sebagai sambungan kepada tadi, dengan mematahkan dan melemahkan geloranya sehingga kurang menyala di dalam hati dan jiwa. Di dalam hati dan jiwa. Kemudian jangan dinampakkan kesan-kesan marah itu. Bila kita marah, mungkin tangannya menggeletar ataupun mulutnya menggeletar. Maknanya sembunyikan kesan itu. Bila nak sembunyi itu, maknanya dia melawan. Dia menahan. Dia tahan tu, jangan diikut nafsu itu. Pasal marah ini di antaranya berpunca daripada syaitan. Ya, dengan arti dia cuba untuk mengukir senyum, padahal hatinya panas marah. Tapi muka itu cuba untuk mengukir senyuman, supaya tidak menampakkan kemarahan. Ya, walaupun dia marah, dengan izin Allah lama-lama sejuk. Kemudian muka itu hendaklah yang kita sebut tadi, ditahan daripada nampak seperti orang marah. Dan juga cuba untuk menyusun tutur bicaranya. Di situ ada peranan akal. Jangan marah sehingga bercakap pun perkataan-perkataan dia tak boleh kontrol. Jadi guna akal. Guna akal. Bila bercakap, susun perkataan, susun ayat. Pilih perkataan yang sesuai. Supaya tidak zahir kemarahannya di mata orang ramai, walaupun dalam keadaan dia marah. Tu payah tu, nak urus itu. Nak urus sifat marah itu bukan satu benda yang mudah, tetapi kalau dilatih insya-Allah akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia kena sedar bahawa Allah suka hamba tadi apabila dia boleh mengawal kemarahan. Sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita tengok di dalam surat Ali Imran. Bagaimana Allah memuji sifat mereka yang memendam kemarahan dia tahan. Kemudian akhirnya jadi sejuk. Apa Allah firman dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Firman Allah, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu untuk mencapai keampunan dari Tuhan kamu, wa jannatin, dan mencapai syurga, arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin, yang disediakan, yang mana syurga tadi luasnya, lebarnya seluas langit dan bumi,
disediakan bagi orang yang bertakwa. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, iaitulah syurga ini juga di antara sifat orang bertakwa ialah mereka ini membelanjakan harta benda mereka sama ada masa senang ataupun masa susah. Wal kadhiminal ghaidh, tu tajuk kita. Dan juga orang ini yang memberi kemaafan, ataupun orang ini yang dia menahan marah dia. Wal kadhiminal ghaidh, dia kontrol marah dia. Dia menahan marah dia. Tidak dizahirkan marah dia. Walaupun dia marah tapi dia tahan. Akhirnya sejuk. Tu wal kadhiminal ghaidh. Mereka ni dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Syurga yang selebar, seluas langit dan bumi. Wal afina 'anin nas. Kemudian bila marah dah sejuk, wal afina 'anin nas, lalu mereka ini memberi kemaafan kepada manusia. Itu sifat ahli syurga. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu kasih cinta kepada mereka yang banyak membuat kebaikan. Jadi kita menyembunyikan kemarahan, pendam marah, kemudian jadi sejuk, akhirnya tak ada sifat marah. Dengan cara mana? Diberi kemaafan, sifat ahli syurga. Sifat orang yang bertakwa, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya juga adalah dengan cara kita menyibukkan diri dengan benda-benda yang lebih bermanfaat. Daripada duk fikir benda, dia panggil benda remeh-temeh, benda titik bengik. Ada orang boleh marah kerana benda kecil saja. Jangan fikir benda begitu, benda tu kecil. Benda tu kecil, tinggal saja. Orang yang hebat, dia membicarakan idea, pemikiran. Orang yang lemah, baru dia membicarakan tentang manusia. Baru membicarakan tentang manusia. Orang yang hebat discuss ideas, membincangkan pemikiran, idea. Itu orang hebat. Jenis titik bengih, benda-benda kecil begini tinggalkan. Jangan diberi cakna. Itu cara orang yang hebat. Jadi benda kecil-kecil biarkan. Jangan disebabkan benda kecil menyebabkan kita ni sampai marah, tidak sedar diri. Itu di antara benda yang boleh merosakkan maruah ataupun menjatuhkan maruah. Lebih-lebih lagi dalam keadaan dia marah, mengeluarkan kata-kata yang boleh mencarikan peribadi dia. Mencarikan peribadi dia. Ingat ke dia dulu terhormat, tutur, bicaranya tersusun. Tengok bila marah, baru nampak, ini dia ya. Nampak? Baru nampak. Jadi kontrol. Tinggalkan benda-benda titik bengik begitu. Fokus kepada benda-benda yang lebih penting. Bila begitu, insya-Allah dia pun tak endahkan. Akhirnya dia pun dah biasa benda begitu. Bila berlaku kali yang kedua, yang ketiga, tidak boleh menyebabkan dia tadi dikontrol oleh sifat marah. Dan di antara benda yang boleh menyebabkan seseorang tersebut marah, di antaranya ialah kerana rasa tinggi diri. Dia ada sifat takabur, sifat bangga, dia rasa dia hebat. Tu. Bagaimana caranya? Apabila dicabar ketakaburannya. Dia rasa dia hebat, apabila dipelekehkan kehebatan dia, dia marahlah. Tu. Dia marah. Tu. Jadi bila ada orang ada sifat takabur, dia akan jadi mudah marah. Ataupun dia ni ada kedudukan di dalam masyarakat, ada gelaran yang besar, ada pangkat yang tinggi. Tengok yang mencabar dia, yang tidak hormat kepada dia umpamanya, yang lebih rendah berbanding dia, dia akan tercabar, jadi cepat marah. Tu. Maknanya di antara sebab yang besarnya sifat bangga diri, rasa takabur,
Dia rasa dia ni hebat, dia rasa lebih berbanding orang yang lain. Jadi orang begini dia akan cepat marah. Mana sifat ini berpunca daripada sifat buruk yang lain. Sifat takabur tadi. Sifat yang buruk menzahirkan sifat buruk yang kedua. Itu besar tu, ya. Dan juga orang yang suka bergurau yang melampaui batas. Bergurau yang melampaui batas juga di antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan sifat marah daripada individu yang terbabit. Jadi bila kita nak bergurau, biarlah ada sempadan dia. Jangan lebih daripada sempadan yang boleh menyebabkan kawan kita menjadi marah. Dia ada bergurau pun boleh, bergurau tak ada masalah. Bergurau ini, bergurau senda merupakan di antara bentuk suasana perkara yang boleh menceriakan suasana. Tetapi kalau melebihi batas, lebih daripada limit dia, mungkin boleh mencetuskan perbalahan, pergaduhan, pertengkaran, mungkin bertumbuk pun mungkin. Tengok. Jadi itu menyebabkan kemarahan. Jadi bergurau pun dia ada limit dia. Begitu juga ejekan, suka menghina siapa-siapa, memaki siapa-siapa, mengejek siapa-siapa, berbantah-bantahan dan sebagainya. Itu di antara benda-benda yang boleh menimbulkan kemarahan. Bila kita sedar begitu, jauhi benda-benda begitu. Jauhi benda-benda yang boleh ataupun sumber-sumber yang boleh menyebabkan timbul perasaan marah. Jadi dihiasi diri lawan kepada sifat takabur. Apa lawan sifat takabur? Tawaduk. Orang jenis tawaduk, jenis tidak ada sifat ujub. Orang kata apa pun, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Tak adalah dia nak lawan nak apa. Pasal apa? Mereka ini mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Orang duk hina pun, orang duk puji pun, yang mengetahui hakikat sebenarnya di dalam diri aku, siapa dia? Allah Ta'ala. Kamu hina ke, kamu fitnah ke, yang pentingnya Allah itu cinta dan kasih. Kalau orang duk puji pun, orang rasa hebat pun, orang tak kata dia ni sebagai orang yang hebat dan sebagainya, tapi di sisi Allah tak ada nilai, tak ada nilai. Tengok, yang kita carinya mardatillah. Kita tak nak cari mardatin nas, tapi nak cari mardatillah. InsyaAllah bila kita cari mardatillah, Allah akan buka, campakkan perasaan kasih sayang di hati manusia supaya kasih kepada kita. Cari yang tu. Cari benda yang besar, tinggal benda yang kecil. InsyaAllah bila cari benda yang besar, kita akan dapat. Kita akan dapat mardatillah. Benda kecil tu tinggalkan. Tu. Mana hiaskan diri dengan sifat tawadhu, dan di antaranya juga adalah menghiasi tutur bicara kita dengan perkataan-perkataan yang bagus untuk didengar. Jangan mudah menghina siapa, mengejek siapa, memaki siapa-siapa. Itu di antara caranya untuk lawan yang sifat-sifat tadi. Begitu juga bersenda gurau itu boleh dihilangkan dengan cara menyibukkan diri memikirkan perkara-perkara yang lebih penting. Kita kalau hafal Quran, fokus hafal Quran. Jangan banyak bergurau senda. Jangan banyak. Maknanya boleh juga, tapi ada limit dia. Ada limit dia. Banyakkan dalam benda matlamat utama. Ya, kita datang ke sini umpamanya, datang ke sekolah tahfiz, matlamat utama hafal Quran, fokus yang tu. Datang ke masjid, ke surau, matlamat utama solat berjamaah, fokus kepada matlamat utama. Orang pergi sekolah, matlamat utama belajar, jangan fokus benda yang kecil. Tu caranya, ya. Barulah benda kecil tadi kita tak letak dalam kepala kita. Kita biar begitu saja, insya-Allah dengan izin Allah diberi kemudahan,
ya kita boleh kawal ya sifat marah kita. Supaya usia tidak terbuang begitu saja. Duk cana benda-benda kecil, akhirnya masa habis begitu saja. Masa habis tanpa mencapai matlamat ya, yang kita hendak sebenarnya. Begitu juga ya menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Tutur bicara itu utamanya. Tutur bicara itu utamanya. Di antara banyak yang berlaku pergaduhan, perbalahan berpunca daripada tutur bicara. Tu banyak. Jadi lisan itu kena jaga. Tutur bicara, termasuklah tulisan apalah. Tu benda kena jaga. Bercakap dengan siapa, guna bahasa yang sesuai. Bahasa yang sesuai. Cara bercakap dengan orang yang lebih tua dengan kita. Dia ada bahasa dia. Sesama kita tak apalah. Akumu. Bercakap dengan ustaz, boleh akumu. Dia ada bahasa dia. Bercakap lebih tua, ada bahasa dia. Tuan Haji, Pak Cik, Puan, Mak Cik. Dia ada panggil ustaz. Saya, bukan aku. Saya. Ataupun belajar bahasa Arab dia panggil ana. Dengan ustaz pun jangan panggil anta. Ana tak nampaklah anta semalam. Tak sesuai budaya kita. Walaupun anta itu bahasa Arab, tapi menisbahkan anta kepada ustaz kita memang tak sesuai. Nampak? Budaya kita. Kalau Mak Saleh, biasalah ayu dengan mak ayah dia. Biasalah. Ya, ayu, biasalah. Budaya kita tak sesuai. Jadi bahasa itu kena jaga. Ya, bahasa kena jaga. Begitu juga ya pemilihan, ya perkataan itu juga ya perlu dipilih. Biarlah tidak menyakiti siapa-siapa yang mendengarnya. Bila tidak dipilih, itulah di antara sumber yang boleh menyebabkan berlaku kemarahan. Ya. Hendaklah berhati-hati daripada berkata perkara yang kotor dan menjaga diri daripada memberi jawapan yang dirasakan pahit oleh pendengarnya. Cara jawabnya pun sama juga. Aku dengar cara dia jawab tu, kecil nampak dia. Tengok. Tu cara percakapan itu. Jadi bahasa itu perlu dijaga. Suka berbantah, bergaduh, memukul seseorang, berkhianat juga di antara perkara yang boleh ya menimbulkan kemarahan. Jadi umumnya jaga budi pekerti. Jaga tutur bicara. Dan itulah banyak perkara-perkara yang boleh menimbulkan kemarahan. Jadi bagaimanakah usaha untuk melawan sifat marah tadi? Ada banyak usaha dia. Di antaranya adalah kita kena belajar ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memuji sifat mereka yang boleh menahan marah. Di antaranya ayat yang kita baca tadi. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi sebelum tu Allah sebut bersegeralah kamu ya kepada keampunan dari Tuhan kamu dan bersegeralah kamu untuk mencapai syurga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi mereka yang bertakwa. Orang yang bertakwa ni siapa? Yang diberi syurga tadi, iaitulah di antaranya mereka yang membelanjakan harta mereka baik masa senang ataupun masa susah, dan yang menahan marah mereka, dan yang memberi kemaafan kepada manusia yang lain. Mereka inilah Allah kasih. Dan Allah itu kasih kepada al-muhsinin, yang banyak melakukan kebaikan. Bila baca ayat begitu, kita pun paling tidaknya rasa seronok. Aku tahan marah ini, aku beri maaf kepada orang yang lain, dipuji oleh Allah sebagai golongan al-muttaqin. Biarlah atas dunia orang nak kata apa pun, yang pentingnya di akhirat bila mati sekarang, Allah dipersilakan kita ni masuk syurga. Allah mempersilakan kita masuk syurga yang kekal abadi. Wal akhiratu
khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kita memaafkan kepada manusia ataupun kita dihina kita dibantah dan sebagainya, tahan, jangan marah. Sekejap saja. Dan pahala anugerah yang Allah berikan kepada sifat itu khairun wa abqa, lebih baik dan kekal sampai bila-bilanya. Tu. Tak nampak diri kita dah. Walaupun orang duk hina, duk apa, tak nampak diri kita. Yang kita nampaknya mardatillah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita buat apa-apa pun kejarlah mardatillah. Kalau ada niat tak betul, tak jadi. Dia hanya separuh jalan saja, tak jadi. Hafal Quran ke, kita solat ke, kita apa ke, nombor satu letak mardatillah. Insya-Allah semua jadi ibadat. Semua akan jadi ibadat bila ada mardatillah. Banyakkan baca ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi yang menceritakan kehebatan mereka yang boleh menahan sifat marah. Kemudian seterusnya mengingatkan diri siksaan Allah apabila seseorang itu melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dia marah kepada seseorang, kalau dia tak tahan marah, mungkin dia pergi memukul orang tu. Dia pukul ataupun dia fitnah, ataupun dia lakukan suatu benda yang boleh menjatuhkan maruah seseorang yang lain. Dia pun sama level dengan orang tadi. Yang memperlakukan pada dia tadi. Mana kalau orang fitnah pada dia fitnah balik, satu level. Nampak? Jadi dua-dua dosa. Itu maksudnya. Jadi kita tahan, mudah-mudahan di akhirat Allah bagi pahala yang berkekalan. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kita nak itu ya di sisi Allah ya Subhanahu wa taala. Dan lebih besar daripada itu adalah keampunan. Dia keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hendaklah dia ingat akibat permusuhan, pergaduhan sesama manusia itu. Maknanya kalau orang tu membuat suatu benda yang boleh menimbulkan kemarahan dia pun lampiaskan marah, mungkin boleh mencetuskan perbalahan. Mungkin tidak bertegur siapa. Dia pun baca ayat Quran, baca hadis, bagaimana amaran Nabi SAW apabila sesama Muslim bermusuhan. Benda kecil maknanya lupa begitu saja. Bukan boleh menyebabkan kita ni bergaduh. Sesama Muslim ini adalah bersaudara. Ikhwatun, adalah bersaudara. Benda kecil biarkan. Jangan biarkan benda kecil menyebabkan kita ni tidak bertegur sapa, menyebabkan bermasam muka. Dan itulah kerja syaitan, supaya kita sesama Islam ini bermasam muka, tidak bertegur sapa. Asasnya kekuatan kita adalah kita ni bersatu, berpadu. Kita ni bersatu, itu asas kekuatan. Bila bercerai-berai, tak adalah kekuatannya. Itu kegemaran. Syaitan sukalah kita ni bergaduh. Kita ni bergaduh. Apatah lagi kalau satu keluarga pula, adik-beradik, bergaduh dengan keluarga sendiri, dengan mak, ayah. Itu syaitan lagi seronok. Sehingga menyebabkan bergaduh tak bertegur sampai bila-bila. Itu lagi syaitan seronok. Itu kerja syaitan lah, untuk mencerai-beraikan kita, untuk meliarkan hati kita daripada saudara se-Islam kita, adik-beradik kita. Jadi kena jaga benda tu. Benda kecil maknanya pejam mata begitu. Mudah-mudahan diberi keampunan, anugerah yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti kita mengalah sikit pun tak rugi. Kita mengalah sedikit pun tidak rugi. Kadang-kadang kita ni bukan sentiasa nak menang, tak apalah. Kalah sedikit pun tak rugi. Mudah-mudahan yang kita kalah itu diberi kemenangan oleh Allah di negeri akhirat. Kita nak yang tu. Menang atas dunia, tengok di akhirat kalah buat apa? Mudah-mudahan kita undur selangkah, di akhirat Allah beri 1000 langkah ke hadapan. Macam tu.
Tanam begitu, ya, anugerah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang keempat, hendaklah dia bayangkan betapa buruknya rupanya apabila dia berada di dalam keadaan kemarahan. Kalau orang ambil gambar dia pada masa itu, dia pun rasa malulah. Orang ambil gambar viral, post dalam FB ke, post dalam apa, TikTok ke, orang tengok, oh, orang pun buat pergerakan, ulang dia pun dapat, malunya aku, tengok. Nampak? Bayangkan bagaimana muka dia, bagaimana perilaku dia di dalam keadaan dia marah. Dia pun rasa malu sendiri, tak jadi nak marah. Tak jadi nak marah. Tengok pahalanya besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya yang kelima, hendaklah dia memikirkan sebab-sebab yang mengajak hatinya untuk membalas dendam, atau yang mempengaruhinya untuk terus marah. Semua itu adalah daripada syaitan. Syaitan sukalah. Dia suka supaya kita ni pukul siapa-siapa, ataupun merosakkan, menjatuhkan, mencemarkan maruah siapa-siapa. Itu kerja syaitan. Sama ada fitnah ke, ataupun mengumpat ke, itu kerja syaitan. Kan seronok. Seronok tak tidur malam, tak apa kalau boleh mengumpat siapa-siapa, bercakap berkenaan dengan manusia. Itu syaitan sukalah dalam kategori mengumpat. Jadi kena ingat, benda tu semuanya adalah permainan syaitan. Dan syaitan tadi kawan kita ke musuh kita? Aduun mubin, musuh yang nyata. Kalau musuh, takkan nak kita nak kompromi dengan syaitan. Dah tahu dah musuh kita. Jangan pernah kompromi dengan syaitan. Dia tak pernah jadi kawan kepada kita, syaitan ni. Tidak pernah, never syaitan ni jadi kawan kepada anak Adam. Dia akan sesatkan, rosakkan semua manusia. Itu memang dia dah, memang kerja dia dah. Jadi bila kita hidup ikut perasaan marah, kita sudah ikut perangai syaitan. Jadi kontrol begitu. Apa firman Allah Subhanahu wa taala, kelebihan yang kita ni menahan sifat marah, pendam, biar sejuk, akhirnya hilang. Kemudian memberi kemaafan kepada manusia yang lain. Di antaranya yang kita sebut tadi, ayat Allah dalam surah apa tadi? Surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Itu surah Ali Imran, semua hafal kan? Baru surah yang ketiga. Surah yang pertama surah apa? Al-Fatihah. Yang kedua Al-Baqarah. Yang ketiga Ali Imran. Takkan tak hafal surah Ali Imran? Ni kacang dah ni, Ali Imran. Dah berapa juzuk dah? Berapa juzuk dah? 10 juzuk. Berapa juzuk dah? 9. Dah lepas dah surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran dah sebut dah kehebatan anugerah besar di sisi Allah, syurga. Syurga orang yang memberi kemaafan kepada manusia. Tak rugi kita beri maaf, walaupun nampak seperti mengalah. Percayalah, mengalah itu merupakan kemenangan di negeri akhirat. Teringat tu anugerah Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabah wa man i'tadzara ila rabbih qabilallahu udhrahu wa man khazana lisanahu satarallahu auratahu. Artinya barang siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan menahan seksanya
kepada orang itu. Tengok. Maknanya masuk syurga lah. Di atas dunia dia tak marah, ditahan. Di akhirat Allah tak azab dia. Dan barang siapa mengemukakan keuzuran kepada Tuhannya, maka Allah akan menerima uzurnya. Dia mengaku di hadapan Allah, dia ni begini. Maknanya bertaubat. Bertaubat kepada Allah. Kedilnya dia, lemahnya dia, Allah pun terima dia. Allah pun terima keuzuran dia, kekerdilan dia, kelemahan dia. Allah akan menerima keuzurannya, kelemahannya. Dan barang siapa menyimpan lisannya, dengan arti dia tidak bercakap benda yang tidak ada beri manfaat, ataupun dia tidak mengumpat kepada siapa-siapa, tidak fitnah kepada siapa-siapa, maka Allah akan menutup keburukan dia di akhirat. Itu memang Allah akan beri. Atas dunia dia tak suka dedah keburukan siapa-siapa. Keburukan siapa-siapa. Di akhirat Allah tutup keburukan dia. Dan kita ni memang masing-masing ada keburukan masing-masing. Ada keaiban masing-masing. Tak ada siapa tahu. Bila Allah buka, kita pun rasa malulah, rasa aib. Bila kita atas dunia, tak mudah-mudah dia buka keaiban siapa-siapa, di akhirat Allah tutup keaiban dia. Tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu. Itu kehebatan. Ya, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddukum man ghalaba nafsahu 'indal ghadab wa ahlamukum man 'afa 'indal qudrah. Orang yang paling kuat di kalangan kamu ialah orang yang boleh mengalahkan nafsunya ketika berada di dalam keadaan marah. Maknanya dia boleh pendam, dia boleh tahan sampai sejuk. Kemudian diberi kemaafan. Itu orang yang paling gagah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sabar itu, orang yang paling penyantung di kalangan kamu ialah orang yang memberi kemaafan kepada orang lain, dalam keadaan dia mampu untuk membalasnya. Dalam keadaan dia mampu nak balas. Dia lebih besar daripada orang tu. Tengok pun kecil-kecil, bersatu nampak depan dia. Dia jentik pun berterabur. Dia tumbuk pun gigi bercabut habis. Dia ada kuasa dia. Tapi dia memilih untuk beri maaf. Pasal apa? Janji syurga di sisi Allah, ya, Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, surah Al-A'raf ayat 199, khudhil 'af wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah engkau lakukan, berikanlah kemaafan. Wa'mur bil 'urf, dan suruhlah sesiapa untuk melakukan benda yang baik. Wa'rid, tengok, berpalinglah, jangan endahkan. Wa'rid mana berpalinglah, jangan endahkan orang-orang yang jahil. Orang tu tak belajar, orang tu apa cerdik. Memang mulut dia tak ada tapis, tak ada filter mulut dia. Dia bercakap apa saja. Jangan endah, pergilah mana-mana. Jangan ambil hal. Begitu. Seperti kita jumpa orang gila umpamanya. Allahumma inna na'udzubika minal junun. Ya Allah, aku minta perlindungan, kami minta perlindungan kepadamu dari penyakit gila. Jumpa orang gila dia kata bagai-bagai kepada kita. Ada kita ambil hal? Tak ada, pasal dia gila. Kalau kita dah ambil hal, kita pun level sama dengan dia. Tak ambil hal, pasal dia gila. Jadi Allah pun sebut wa'rid 'anil jahilin. Kamu jangan indah orang jahil bodoh tu, yang keluar kata-kata begitu. Pergi jauh.
Mudah-mudahan kita mendapat anugerah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ini bersifat as-sabr, ada sifat sabar. Sifat al-hilm, penyantung, bersifat sopan. Al-hilm, sabar, penyantung. Bolehlah. Di antara makna al-hilm juga jelas makna ada sifat sabar. Maknanya orang kata bagai-bagai kepada kita, kita diam saja. Diam itu daripada membalas balik, di antara makna al-hilm. Halim, sifat halim. Sifat al-halim itu nama siapa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nama Abdul Halim. Al-Halim itu maha penyantung. Sifatnya. Jadi nama Allah Al-Halim. Jadi kita tiru sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang bagus pada Allah, nama-nama Allah yang bagus itu kita boleh tiru. Kecualinya sifat takabbur tak boleh tiru. Itu Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir kan nama Allah. Al-Mutakabbir, nama Allah, yang itu tak boleh. Yang itu hanya hak milik Allah Subhanahu wa taala. Sifat Ar-Rahim, sifat nama Allah Al-Karim, tu semua boleh tiru tu. Al-Karim yang Maha Pemurah. Kita pun jadi orang yang karim, yang pemurah, banyak derma. Jadi bersifat apa? Ar-Rahim, pengasih. Mana suka kepada siapa-siapa, pengasih. Mana kasih sayang kepada siapa-siapa, memang Allah suruh. Allah suruh kita ni ada sifat kasih sayang kepada sesama makhluk, manusia ke binatang. Ruhama'u bainahum Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Maknanya Muhammad ialah pesuruh Allah. Apa sifat dia? Keras kepada orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Itu sifat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersifat al-hilm, dengan arti, dengan ada makna kesabaran. Bersifat sabar itu adalah lebih baik berbanding menahan kemarahan. Menahan kemarahan pun adalah satu sifat yang mulia. Dia marah tapi dia tahan, lama-lama sejuk. Yang ni tak marah, sabar. Tak ada sifat marah, dia sabar. Tu. Biasa sabar ini dia akan gandingkan dengan syukur. As-sabru wasyukru, sabar, ya, sabar dan bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melatih diri dengan sifat sabar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allumi wal hilmu bittahallumi. Ilmu itu diperolehi dengan banyak belajar, dan sifat hilm itu diperolehi dengan banyak sabar. Sifat penyantung itu diperolehi dengan banyak sabar. Mana walaupun orang kata bagai-bagai kepada dia, dia pun alhamdulillah, terima kasih, alhamdulillah. Malah dia mulia pula orang tu. Payah, sebab itulah sifat hilm ni payah. Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang kafir, musyrik, kata bagai-bagai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tetap bagi dia makan minum, tetap bagi dia oksigen, boleh hidup. Malah boleh hidup lebih segar daripada kita ni, mungkin. Walaupun kata bagai-bagai kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah, duk sembah benda lain, duk sembah patung, sembah pokok, sembah apa? Sembah matahari, sembah api. Sembah api, sembah bulan, bintang dan sebagainya.
Tetapi Allah tetap bagi dia oksigen, bagi dia makan, bagi dia minum. Tengok itu payah. Itu sifat Al-Halim. Kalau kita boleh buat begitu, hebatlah. Hebat. Walaupun orang tu kata bagai-bagai kepada kita, kita tak muliakan dia. Dia ditimpa musibah, kita beri bantuan. Kita bantu dia, tolong dia. Walaupun dia sebelum ditimpa musibah, begini perangai jahatnya. Tapi tengok dia ditimpa musibah, kesusahan, kita menghulurkan tangan, persahabatan. Kan hebat itu. Seperti Nabi SAW. Ketika baginda SAW dan para sahabat berada di Makkah, apa yang orang kafir tak buat kepada Nabi dan keluarga Nabi? Sampai kepada peringkat nak bunuh. Sampai kepada peringkat nak bunuh. Sahabat pun ada di antaranya diseksa. Diseksa dengan begitu rupa. Baca kisah Bilal bin Rabah. Kisah apa ni? Keluarga Ammar bin Yasir dan sahabat-sahabat yang lain. Diseksa teruk begitu. Tetapi bila yaum hari pembukaan kota Makkah, Nabi bagi maaf semua tu. Antum tulaqa, kamu hari ni bebas. Padahal penduduk Makkah fikir dah, habislah kita hari ni. Terputuslah kepala daripada jasad kita hari ni. Muhammad akan pacung kita ni seorang. Pasal masa dulu apa yang kita buat kepada Muhammad dan juga sahabat-sahabat dia. Habislah kita hari ni. Rupa-rupanya tidak. Nabi kumpul ramai-ramai. Nabi tanya, agak-agak apa yang aku akan buat kepada kamu ni? Masing diam. Lepas tu bangun wakil dia, kamu wahai Muhammad, orang yang mulia, anak mulia, datuk kamu mulia, nenek moyang kamu mulia, begini. Tu. Hanya nak minta kemaafan daripada Nabi SAW. Nabi pun senyum, Nabi kata, antum tulaqa. Kamu hari ni, kamu bebas balik rumah kamu. Aku tak buat apa-apa dah. Lalu mereka pun ramai-ramai, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadun Rasulullah. Tengok. Dengan sifat halim yang ada kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir sekali, kehebatan sifat sabar, sifat al-halim, iaitulah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Innar rajula al-muslima la yudrik bil hilmi darajatas saimil qaim. Seorang muslim mencapai darjat al-halim, al-hilm, sifat sabar tadi, ni kesabaran yang tinggi ni, al-hilm. Sopan santun, penyantun itu. Dia ni sebenarnya dengan ada sifat halim tadi, dianya sudah mencapai darjat orang yang berpuasa pada siangnya dan pada malamnya bersolat malam. Tu level dia. Di siang hari puasa, di malam hari bangun qiyam. Dia solat ke, baca Quran ke, berzikir, mana siangnya ibadat, malamnya ibadat. Itu dia level orang yang bersifat, ada sifat al-hilmu, sifat sabar yang tinggi tadi. Maknanya satu darjat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya ialah kita ni wajib menahan kemarahan, dan lebih besar lagi ialah bersedia untuk memberi kemaafan. Mudah-mudahan anugerah Allah kepada kita adalah syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah, tahan sikit. Di akhirat itulah anugerah kita. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tangguh dulu, berhenti situ ya. Mudah-mudahan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.